Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi. Alhamdulillah, Ustaz pun dah dapat suara balik. Itu memang hilang terus. Itu yang saya tak dapat datang yang kuliah yang dulu. Ini pun serak-serak lagi, tapi bolehlah rock-rock sikit, tak apalah Okey, baik. Kita sambung lagi pengertian haji dan umrah. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram di Kaabah di Makkah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syaratnya. Ini kita dah sebut dulu, cuma saya sebagai ulang kaji sajalah. Dan umrah adalah mengunjungi Baitullahil Haram di Makkah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarak. Jadi bezanya haji dan umrah, sebab haji ni masa dia terhad. Bulan haji mula bila, tuan-tuan dan puan, ayah anda bunda sekalian? Bulan haji bermula pada bulan Syawal. Bulan Syawal je kita duk sibuk raya makan ketupat gendang tu, sebenarnya dah bulan haji. Cuma kita orang Malaysia biasanya jemaah haji akan mula berangkat, tak termasuk staff lah. Kalau staff tabung haji biasa lebih awal. Bulan Syawal tu memang dia orang dah gerak lah. Tapi kalau untuk jemaah haji Malaysia, penerbangan pertama adalah pada 1 Zulkaidah. 1 Zulkaidah, maknanya habis Syawal tu bagi habis raya dululah. Lepas tu baru jemaah haji akan bergerak 1 Zulkaidah, jemaah haji Malaysia. Tak silap saya untuk tahun ini 1445, maknanya tahun depan lah, 2024. Masa saya masuk kursus hari tu, dia kata 9 Mei awal tu, 9 Mei adalah penerbangan pertama untuk jemaah haji Malaysia lah untuk musim yang sekarang ni 1445. 1445 dah masuk dah, cuma kita tahun depan lah 2024. Pejam celik tu sebab sekarang bulan 12, maknanya 5 bulan lagi. Bermakna kita tak lama lagi nak puasa tu. Tak lama lagi dah nak puasa, dan sudah tentu dia makin lama makin naik ke atas lah. Umrah pula bila-bila masa, tak ada masalah. Alhamdulillah, insyaAllah Ustaz pun Sabtu ini Ustaz akan berangkat ke Tanah Suci lah, insyaAllah 16 Disember Ustaz akan pergi sana. Kebetulan ada program seminar di Madinah, jadi saya buat umrah sekali lah. Jadi insyaAllah, maknanya umrah ni tak ada masalah. Bila-bila kita boleh buat, selagi belum masuk haji, maka umrah tu kita boleh buat pada bila-bila masa, tak ada masalah. Selagi visa umrah ataupun kerajaan Saudi membuka, ruang untuk menunaikan umrah. Kelebihan haji dan umrah, apa kelebihannya? Sebab itu kenapa orang selalu pergi berulang kali. Kalau ada rezeki memang nak pergi, kalau orang belum ada rezeki lagi mesti berazam, mesti kita nak teringin sangat nak pergi. Kenapa? Pertama, sebab kelebihan haji umrah dia menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil sebagai Duyufur Rahman. Duyuf maksudnya tetamu. Ar-Rahman tu nama Allah. Kita tak sebut Duyufullah lah, biasanya istilahnya dipanggil Duyufur Rahman. Duyuf tu maknanya tetamu-tetamu ramai, tetamu-tetamu Allah. Jadi ialah kalau kita menjadi tetamu Allah sudah tentu hebat. Kita pergi rumah orang pun, kalau kita dapat jemputan daripada VVIP contoh, kita rasa seronok dah. Dapat makan sedap-sedap, dapat jemputan-jemputan yang hebat-hebat. Ini Allah yang jemput. Apatah lagi, sudah tentu ada banyak sangat kelebihan bila Allah SWT yang jemput kita pergi ke Tanah Suci. Walaupun
Walaupun jemputan itu kita dapat surat daripada tabung haji, ya, itu cuma sebagai satu asbab sajalah. Tabung haji yang keluarkan maknanya gerakkan, ya, gerak, Allah SWT gerakkan hati, orang kata kaki tangan tabung haji itu untuk tekan nama kita tu. Itu sebenarnya, ya. Walaupun pengurusan tu perlulah dari segi dunianya, memanglah ada pengurusannya di situ, tetapi semuanya dengan izin daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, mendapat ganjaran yang besar. Tentu kita tahu, bila kita dah cerita sebelum ini pun, bila kita pergi Mekah tu sebab apa? Sebab kalau kita solat di Masjidil Haram, pahalanya banyak. Kita pun tahu pahalanya jelas bila disebut, ya. Dia bukan disebut banyak sahaja, tetapi kalau di Tanah Suci Mekah, pahalanya 100,000 kali ganda. Maknanya kalau kita solat di sini, satu solat, kat sana seolah-olah solat 100,000. Ya, kalau solat campur jemaah lagi 27 darjat, kan? Kalau 27 darjat, kita boleh kalilah berapa banyak. 100,000 kali 27 dah berapa dah tu? Kan? Lepas tu berjemaah lagi, lepas tu 5 waktu pula. Kalau 5 waktu dah berapa dah? Kalau satu waktu dapat 27 darjat, ya. Kalau dah kali 5 dah berapa? Kalau 100,000 tu kan? Kalau tak silap saya 13.5 juta. 13.5 juta. Berapa banyak tu. Nak kalau dapat duit banyak 13 juta ni, saya rasa tak payah kerja dah kita, ya. Tapi ini pahala 13.5 juta dapat satu hari, satu waktu. Satu hari 5 waktu, sehari semalam. 5 waktu solat. Dahsyat tu, kan? Bukannya satu benda yang sedikit. Sebab itu orang mengejarkan pahala. Kalau di Masjid Nabawi, 1000 kali ganda. Kalau Mekah ni, dia solat yang dapat 100,000 tu adalah selagi dia berada dalam tanah haram. Tanah haram, bukan dalam Masjid Haram saja, tanah haram. Maksudnya kalau contohnya seorang itu tak berapa sihat, dia solat di hotel di Masjidil Haram, maka masih lagi dapat 100,000. Itu kalau di Mekah, ya. Tapi kalau di Madinah tidak. Kalau di Madinah, kalau nak dapat pahala 1000 kali ganda solat di Masjid Nabawi, kena solat dalam kawasan Masjid Nabawi. Dalam kawasan Masjid Nabawi, maknanya dalam pagar lah. Kalau tak dapat masuk dalam, contohnya dah penuh ke contohnya, kita yang penting masuk dalam dataran Masjid Nabawi, dalam kawasan pagar, ya. Jangan solat, walaupun hotel kita, contohlah kalau VVIP dia duduk hotel depan Masjid Nabawi, hotel apa yang mahal tu, Oberoi ke apa, Anwar Movin Peak ke apa semua tu, tapi itu di luar pagar, di luar pagar Masjid Nabawi. Sembayanglah, bayarlah mahal macam mana pun, pahalanya satu saja. Sayang. Kan baru-baru ni kalau kita perasan, ada satu video, dia tunjuk Perdana Menteri Singapura datang Madinah. Perasan tak? Dapat tak video tu? Perdana Menteri Singapura, Cina kan? Bukan Islam. Tapi dia tak masuklah dalam kawasan Masjid Nabawi, dia kat luar tu. Menunjukkan bahawa yang betul-betul dikira sebagai tanah haram Madinah yang betul-betul adalah dalam kawasan Masjid Nabawi. Tapi terkejut jugalah, saya pun selama ni bayangkan tak boleh langsung masuk orang bukan Islam dekat kawasan itu. Sebab tu kita pernah tengok viral, ada orang putih datang Madinah apa semua kan. Pernah tengok tak? Yang bukan Islam lah maksudnya, bukan orang putih yang Muslim. Sebab itu ada kan yang viral, lepas tu kita pun tengok, kita kecam-kecam. Sebenarnya, yalah sekarang kita pun tahulah Saudi pun dia nak buat pelancongan apa semua, itu hak mereka lah. Tapi memang dia tak akan masuk dalam kawasan Masjid Nabawi lah. Di luar-luar tu tak ada masalah. Sebab itu kapal terbang, lapangan terbang antarabangsa Madinah kan. Kalau kita tengok dia memang mendarat di Madinah. Tapi sebab itu kita tengok kalau kita tengok pramugari itu pun, kalau Malaysia diwajibkan semua beragama Islam dan diwajibkan bertudung. Tapi saya pernah naik Qatar Airways, pakai skirt aja pun dia punya pramugari itu turun Madinah. Tapi kalau Malaysia, kita memang mensyaratkan penerbangan Malaysia Airlines ataupun AirAsia sekalipun, memang mereka pakai tutup aurat dengan sempurna lah. Tapi itu pelik jugalah, penerbangan Arab dia tak tutup aurat. Jadi menunjukkan bahawa lapangan terbang antarabangsa Madinah tu, walaupun Madinah, tapi dia bukan berada di kawasan sebenar tanah haram lah sebenarnya.
walaupun dikira Madinah, dipanggil Madinah, ya. Jadi beza tu, Mekah dengan Madinah memang berbeza, ya, memang berbeza. Tapi kalau dalam kawasan lah. Baik, yang ketiga, selamat daripada kecelakaan siksaan sebagai Yahudi dan Nasrani. Apa maksud ini? Selamat dari kecelakaan siksaan sebagai Yahudi dan Nasrani. Maksudnya begini tuan-tuan, puan-puan, ya, ayah anda benda sekalian. Kita kena berusaha untuk daftar sebagai orang yang menunggu giliran haji, mesti. Ya, sebagai warga negara Malaysia yang beragama Islam, kita kena daftar nama kita di dalam sistem tabung haji, mesti. Ikut kemampuan sebenarnya, dia memang ikut kemampuan. Tapi daftar nama, buka akaun, saya semua orang ada akaun, ya, akaun tabung haji. Akaun tabung haji ni semua orang boleh buka, tak ada masalah. Anak-anak kecil pun boleh buka. Kita letak RM10 pun boleh, tak ada masalah. Kita kena daftarkan anak cucu kita. Kalau kita ada cucu yang baru lahir ke, anak baru lahir ke, daftarkan tabung haji. Jangan takut. Dia tak ada kata daftar hari ni besok pergi, tak adanya. Kan? Jadi kita daftar RM10. Tapi kalau kita daftar macam tu, nama kita memang tak akan masuk dalam giliran haji tu. Sebab kalau nak dapat kuota haji atau giliran haji dalam sistem penggiliran haji tu, kita kena letak duit dalam akaun tu setiap orang RM1,300 minimum. Minimum RM1,300. Walaupun nak pergi haji tu kan RM10,000 kan, RM12,000, RM13,000. Sekarang makin naik lah sebab dia tengok pada tahap ekonomi kita kan, B40 atau M20 atau T20 dan sebagainya. Tapi paling kurang kita letak RM1,300 kalau bagi yang belum menunaikan haji lah. Bagi yang belum menunaikan haji. Jadi kalau kita nak nama kita masuk dalam giliran haji tu, memang kita kena letak minimum RM1,300. Tapi kalau kita letak bawah daripada tu, memang nama kita tak masuk lah. Sebab tak cukup. Dia punya syarat memang begitu. Minimum RM1,300. Saya rasa kita boleh usahakan. Kalau tak mampu untuk sekarang RM1,300, mungkin kita boleh buat sebulan RM130. Ataupun buat potongan gaji. Itu lebih senang. Kalau kita bekerja lah kan. Buat potongan gaji, kita awam atau swasta tak ada masalah. Dia ada borang dia dan sebagainya, boleh. Sebab apa tau? Yalah, walaupun kita tidaklah begitu yalah, kalau kita tak mampu itu tak apa. Tapi kalau kita mampu nak sediakan sekurang-kurangnya RM1,300, tapi kita tak buat pun benda itu dan kita lalai dan cuai buat benda itu, sekiranya kita meninggal dunia dalam keadaan sebenarnya kita mampu untuk sediakan sekurang-kurangnya RM1,300 dalam akaun itu, maka kita, Nabi SAW kata, kalau kita mampu tapi kita tak cuba sedaya upaya, maka kita akan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Itu yang kita takut tu. Itu yang kita takut. Tapi kalau memang kita, kalau ikutkan sekarang, memang kemampuan itu sangat-sangat terbatas. Sebab kuota dia sangat terhad. Penduduk Malaysia contohnya 32 juta. Kuota kita hanya 32,000 sahaja. 0.01 daripada penduduk. Itu je kuota. Tiap-tiap negara macam tu. Jadi maknanya tak apalah, kita dah lepas lah satu, maknanya lega lah. Maknanya kalau kita dah daftar juga tapi tak dapat panggilan, walaupun duit dalam akaun tu dah berpuluh-puluh ribu dah kita simpan, rayuan pun kita dah buat tapi tak panggil juga, tak apa, sebab kita dah usaha. Jangan kita tak usaha, kita kena cuba usaha. Jangan kita kata, saya tak mampu, betul lah. Kalau kita fikir betul-betul kita memang yakin kita tak mampu, itu tak ada masalah. Cuma kita bimbang, kita je sebut tak mampu, sebenarnya kita boleh usahakan. Lepas tu tiba-tiba tu lah, bila meninggal sahaja dalam keadaan kita tak berusaha langsung nak pergi ke tanah suci, takut itulah mati dalam Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min zalim. Tapi kalau kita memang betul-betul tidak mampu dan memang kita golongan B40 dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita tengok, ya, macam saya tengok banyaklah sebenarnya pengajaran-pengajaran yang saya dapat bila saya bawa jemaah ataupun, ya, sebab saya pergi tanah suci daripada tahun 1996, lama dah. Masa umur saya 16 tahun, ya, saya mula jejak kaki ke tanah suci. Jadi kita tengok pengalaman lah. Kadang ada orang, memang ramai orang yang pergi tu sebenarnya bukan orang kaya, kan, bukan orang kaya. Kadang-kadang mungkin asbab dia pergi ke tanah suci tu sebab ada orang sponsor. Boleh tak kalau orang sponsor? Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz boleh tak kalau kita nak buat pinjaman,
Nak pergi tanah suci tak ada duit yang betul-betul ni, tapi kita buat pinjaman. Boleh tak buat pinjaman? Boleh, tapi dengan syarat pinjaman itu kita mampu bayar. Kalau kita pinjam tak mampu bayar, maknanya kita tidak mampu sebenarnya. Kita keluarkan duit lah, mungkin nak tunggu duit KWSP ke apa, tapi sebab lambat sangat, teringin sangat nak pergi, so kita buat pinjaman dulu. Lepas tu bila dapat duit segedebuk, KWSP ke, gratuity, pension ke apa ke, kita boleh bayar balik. Itu dikira mampu lah sebenarnya. Tapi kita pinjam dulu contoh. Ataupun ada orang buat gadaian, gadai emas contohnya, atau gadai tanah. Dia ada tanah tapi dia tak ada cash, dia cairkan gadaian itu dengan emas itu, dicairkan istilahnya, maka boleh. Saya biasa buat gadai emas tu. Bukanlah emas saya pun ada berketul-ketul, tak ada lah, tapi kadang sikit-sikit ada simpanan tu, jadi kita boleh gadaikan emas itu. Gadai bukan jual kan, kita gadai, lepas tu nanti kita tebus balik. Bila kita ada duit, kita boleh tebus balik. So boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kadang kita fikir kemampuan ni mesti orang kaya-kaya je, tak juga. Dan kita tengok banyak, macam saya cakap tadi, banyak yang makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak mampu, tapi disebabkan ada orang sponsor, mungkin anak-anak yang sponsor, ataupun ada orang-orang kaya yang sponsor. Ada saya tengok pada 2021 tak silap saya, lepas COVID, saya pergi ke Tanah Suci masa itu. Masa tu saya bukan tawif lah. Saya tengok ada anak murid saya tu, dia kata dia punya, yang satu tu anak murid, dia datuk tu, ada seorang datuk tu, dia sponsor dalam 40 orang tak silap saya. Bayangkan kalau satu kepala 10,000, yang mudah kira lah kan, 10,000 kali 40 dah berapa? Bukan 400,000 kan? Masya Allah lah, ada orang kaya-kaya yang memang kaya, bukan kaya harta saja, tapi kaya jiwa, kaya akhirat, dia jutawan akhirat. Ada satu lagi yang saya ingat, masa saya pergi bulan 5 hari tu, hari raya, ada satu tu lagi, Masya Allah, dia sponsor orang kampung dia seramai 80 orang. Subhanallah. Raya pula tu, puasa ujung-ujung tu mahal tau sebenarnya. Mahal dia punya package dia. Jadi dia beraya di Tanah Suci. Bayangkan 80 orang dia sponsor, mungkinlah dia sudah dapat kontrak ke apa-apa ke, dengan cara yang halal lah, dengan barakah dia dapat kontrak tu, maknanya dia bernazar. Kalau dia dapat kontrak sekian-sekian, dia nak sponsor orang kampung dia. 80 orang. Majority yang pergi tu first time. Korang bayangkan. Apa perasaan orang first time? Ada juga sebahagian tu yang family dia bagi percuma. Ada sebahagiannya tu bayar 3,000 je. Sepatutnya package tu 10,000. Dia kata tak apa, bayar 3,000 sahaja. Orang kata jadi macam satu, ialah kan, komitmen lah, supaya kita tak adalah rasa macam terhutang budi kan, 100% kan. Jadi dia 3,000 sahaja. Itu dah tuan-tuan, perempuan, ayah dan bunda sekalian, kalau kita belum pernah pergi ke Tanah Suci, tuan-tuan, perempuan, kita berazam dan kita berdoa lah. Berdoa banyak, tapi usaha juga. Tapi sekurang-kurangnya kalau haji tu agak sukar, kita boleh pergi umrah. Mungkin kita tak tahu siapa yang, mungkin kita rasa macam kita kerja biasa-biasa je, gaji pun tak banyak, simpanan pun tak banyak, tapi kita tak tahu kan, apa doa kita tu Allah terima masa bila. Kan, dengan asbab macam saya cakap tadi lah, mungkin ada orang sponsor, ataupun ada apa, rezeki terpijak ke, mungkin tiba-tiba rupa-rupanya kita ada orang bagi kat kita tanah ke apa, mana lah kita tahu kan. Kita pun doa ramai-ramai lah, ya Allah bagi aku tanah ya Allah kan. Mudah-mudahan lah, manalah tahu. Saya cakap benda ni semuanya luar biasa. Ada orang kaya tapi tak pernah terfikir pun nak pergi Tanah Suci. Ada macam tu. Dia kaya tapi tak pernah. Dia pergi London, dia pergi Paris, dia pergi sana sini, Eropah apa semua, tapi Mekah Madinah tak terdetik pun di hati dia. Itu yang masalah. Saya pernah jumpa jugalah kes macam tu ya. Saya suka cerita pengalaman ni. Saya tengah ceramah umrah, lepas habis ceramah umrah tu ada seorang puan tu, seorang wanita datang jumpa saya, kemudian menangis. Datang jumpa saya menangis. Ya Allah, kenapa pula puan ni menangis? Saya pun risau juga kan, perempuan menangis. Jadi dia pun cakap, dia kata, Ustaz, saya teringin sangat nak pergi Tanah Suci. Saya pun bukan orang susah, orang yang adalah duit ya, sebab suami saya pun pilot, dia kata. Dia kata suami saya pilot, dia kata. Kelam terus. Suami saya pilot. Tapi suami saya ni satu dunia dah pergi. Tapi dia tak pernah terfikir pun nak pergi ke Tanah Suci. Dia kata. Dia tak pernah terfikir pun nak pergi ke Tanah Suci. Tu yang dia sedih, menangis kan. Suami dia bagi je dia pergi. Pergilah tak apa, saya jaga anak. Dia risau apa kalau suami dia tak pergi. Kadang-kadang jaga anak tu terkena air panas dia kata.
Sampai anak dia main-main terkena air panas. Itu yang dia tak berani tu nak tinggalkan dia dengan anak dia, kata begitu. Jadi kalau dia sanggup lagi bawa suami dia tu pergi ke tanah suci sekali, tapi suami dia tak berapa nak masa tu. Ustaz Khaidir ada tak? Dia dah terpadam pula. Ada password, saya tak ada Ustaz Khaidir. Ustaz dia tak ada kat luar ya. Mungkin lama sangat saya cerita dia ni dah. Okey, tak apa. Nanti saya cari balik slide saya kat sini. Tak apa, saya cerita pakai slide. Tapi insyaAllah nanti lagi kalau ada ni, saya ni balik ya. Baik, saya cerita dululah yang dalam slide saya ni. Baiklah saya ada save kat handphone ya. Baik, mendapat syafaat di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat haji, buat umrah ni memang dapat syafaat. Terutama sekali kalau orang itu meninggal dunia di Madinah. Ramai tak kita ada saudara mara yang meninggal dunia di Madinah dan sebagainya. Memanglah kalau orang yang meninggal dunia di Madinah ni memang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan berapa ramai orang yang berdoa untuk meninggal di Madinah tapi akhirnya balik ke Malaysia juga. Alhamdulillah lah, maknanya balik tu alhamdulillah, tak balik pun alhamdulillah juga, sebenarnya lagi besarlah syafaat. Cuma kita belum berani kadang-kadang, sebahagian kita sendiri tak berani nak mengucapkan ya Allah matikanlah aku di Madinah. Memikirkan anak, memikirkan keluarga yang ditinggalkan di Malaysia. Tapi kalau orang yang tekad, kalau orang tekad tu memanglah ya, orang yang tekad tu memanglah dia ni ya. Orang yang tekad tu memang dia akan berdoa begitu ya. Dia tertutup. Dia tertutup. Okey. Baik. Jadi sebab itulah ya, maknanya syafaat Nabi bagi orang yang menunaikan haji dan umrah ni memang sangat besar. Kelima, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayanglah bila kita pergi ke sana, kita mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertaubat, kita menangis, kita menyesali segala kesilapan-kesilapan kita, kejahilan-kejahilan kita pada ketika zaman-zaman kita mungkin tak berapa nak sedar tentang agama, solat pun tak berapa nak buat, aurat pun tak berapa nak tutup. Sebab itu bila orang pergi ke tanah suci ni memang dia akan betul-betul bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Sebab itu kalau kita tengok orang yang balik daripada tanah suci, pernah tengok orang balik daripada tanah suci macam mana muka dia? Kan bersih ya. Pakai produk apa, kita tanya pakai produk apa, tak ada. Sebab bawa balik daripada tanah suci. Mukanya bersih ya, tenang. Terutama orang buat haji kan. Buat haji ni memang sangat berbeza, luar biasa. Antara jihad yang paling utama, memang sebenarnya buat haji ni jihad. Dia bukan satu yang mudah. Dia bukan suatu yang mudah ya. Pergi tanah suci ni jihad dia sangat besar. Jihad nak apa ni? Oh nak weh, jangan lari nak weh. Ustaz tak boleh fokus. Tak tolong ya ni parentnya, ibu bapanya. Baik, saya tak boleh fokus tengok budak tu. Comel je dia lari. Baik, jihad paling utama ni sebenarnya ialah bila kita kat tanah suci ni macam-macam kan, jihad nak nak melawan hawa nafsu, jihad nak melawan sifat-sifat mazmumah. Kalau kat Malaysia kita ni macam-macam sifat kita, kadang cerewet lah, benda ni tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Ada je tak kena kan. Tapi kalau dekat sana kita cuba kontrol lah kita punya nafsu kita, kita kontrol sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita tu, kita betul-betul nak kawal. Supaya kita tak tercakap benda-benda yang tak baik. Itu kalau sifat diri kita sendiri kan, ataupun cerewet, ataupun perfectionist ya. Kadang orang dia tak boleh, semua nak perfect. Saya dah bayar 10,000. Ada sekali dulu saya tak tahu lah, ada travel tertentu lah. Dia jemaah dia. Dia mengadu kat saya, panjang berjela dia cerita. Saya bukan mengetahui syarikat tu pun, tapi tak tahu kenapa dia tengok saya ada dalam grup tu, dia luahkan perasaan dia. Saya dijanjikan begini-begini. Saya punya bilik, dia siap bayar ukuran tu 10 kali 7. Ya Allah, macam kubur pula saya. Tapi saya dapat 5 kali 4. Ya Allah, baguslah tu, masuk kubur lah terus. Saya kata, ya Allah, sampai tahap macam tu ya, mengira berapa luas, berapa lebar bilik itu. Ya Rabbi, ya Rasulullah.
Lepas tu makan pun komplain, itu pun komplain, ini pun komplain. Ya Allah, makin kita komplain, makin teruk kita dapat. Oh, tu bahaya tu. Kadang orang cakap dugaan-dugaan, tapi memanglah kita travel pun memang kita tak galakkan sebut itu dugaan tak boleh. Sebab kalau kita cakap lagi lah naik hangin orang tu. Kan? Tapi kadang-kadang benda tu kita dah cuba yang terbaik. Tapi kita kena faham, kita berada di tanah suci tu bukan Malaysia. Bukan kita pergi Hotel Sri Malaysia. Kan, kita nak komplain sana sini kan. Memang boleh kita komplain, tak salah, tapi cara baik-baiklah. Bagi tahu, saya minta maaf lah, saya bukan nak komplain, bagi tahu saya, tapi tuala saya tak dapat lagi. Kita bagi tahu elok-elok. Saya rasa tak ada masalah. InsyaAllah Mutawif dan travel akan usahakan. Sebab kita tak boleh nak kontrol kan dia orang punya perkhidmatan tu. Kita dah beri yang terbaik. Tapi itulah kadang hotel ni biasalah, bila ramai-ramai orang tu ada je terlepas pandang dan sebagainya. Tak apa, kita bagi tahu elok-elok. InsyaAllah kalau kita bagi tahu elok-elok, cepat saja tindakan akan dibuat. Dia orang akan minta maaf apa tuan, saya tak tahulah pula dia orang tak letakkan towel dan sebagainya. Jadi kita jangan terlalu ni sangatlah. Kita boleh komplain tapi dengan cara yang baik. Kan, cara yang baik. Jihad cuaca pun ya juga. Kalau musim haji cuaca dia sangat panas. Kalau sekarang saya nak pergi ni bulan 12 ni musim sejuk pula. Jadi kita kena tahu kalau kita pergi musim sejuk macam mana persiapan kita. Mungkin baju, mungkin suplemen ke apa, ubat-ubat ke apa benda ke, kena bawa lah. Dia memang ada perbezaan cuaca sebab dia cuaca sana walaupun sejuk ke panas, dia cuaca dia kering. Dia tak macam kita, sejuk-sejuk kita lembap. Hujan selalu kan, kat sana pun dah banyak lah juga hujan tapi cuaca dia kering. Kadang-kadang kita ada masalah kulit kering, gatal-gatal dan sebagainya. Itu kita kena prepare. Ubat-ubat, saya sendiri pun kadang sensitif juga. Sebab itu saya prepare jugalah ubat ke apa benda ke. Sekarang dia umur-umur ni kurang sikit lah sensitif. Kalau dulu pantang balik, saya punya peha ni atas sampai bawah merah. Saya tak tahu kenapa, gatal segatal-gatal, tak tahu kenapa. Allergic. Merah sangat. Tapi balik lepas tu elok dia. Dah sasah orang Malaysia lah tu. Kulit tak tahan. Dia kering kulit kita tau. Lepas tu mandi pun tak boleh sebarang-sebarang. Kita kadang-kadang panas-panas tu kita terus mandi apa semua kan. Kalau kat sini mungkin okey kan. Kita kena relax dulu. Jangan terus mandi apa semua kan. Itu yang kadang tangkap kat dada tu orang Melayu kata kan. Maknanya sejuk kat dada. Lepas tu dah demam, dah apa dah susah. Penat kan kita pergi, bukan senang. Duit banyak kita habiskan. Pergi sana tak sihat pula. Tapi kalau kita dah betul-betul jaga tapi nak tak sihat juga, itu memang takdir Allah lah. Ya, tapi itulah jihad-jihad dia. Lepas tu nak berdepan dengan orang-orang yang pelbagai bangsa keturunan ya. Kalau kita sama-sama orang Nusantara tak apa, orang Malaysia, Indonesia okeylah. Kita bolehlah berborak-borak, boleh kenal-kenal. Tapi bila kita berdepan dengan pelbagai bangsa, kalau bangsa yang jenis dia okey, boleh berbual ataupun kita boleh bertukar-tukar, bertaaruf dan sebagainya, berkenal-kenalan, okey je. Kadang masalah bahasa pun satu, kita bercakap dengan macam itik dengan ayam, tu itik ayam. Orang Turki cakap kita pun tak apalah, aku cakap Minang, kalau aku cakap English pun kau faham. Aku cakap Minang je lah, cakap beranang, cakap lengging ni kan. Dia pun cakap bahasa dia, faham pula tu, angguk-angguk, geleng-geleng faham. Kan pula tu kan. Dia tak pernah belajar bahasa Minang tapi dia boleh pula faham kita angguk-angguk tunjuk-tunjuk sana sini, apa dia faham. Itu luar biasa sebenarnya, tak payah cakap orang putih pun. Kemudian haji mabrur tiada balasan melainkan syurga. Sudah tentulah target kita adalah haji mabrur ya. Baik, manfaat duniawi. Inilah saya cakap tadi, pertemuan orang Islam seluruh dunia. Macam saya cakap tadi kan, kita dapat kenal. Selama ni kita tak pernah kenal pun orang Turki macam mana rupa dia, orang Uzbekistan macam mana rupa dia, orang-orang yang kita tak pernah nampak rupa dia kan. Kita tak pernah pergi ke luar negara. Pertama kali pergi umrah itulah keluar negara pertama kali. Jadi macam-macam bangsa kita nampak. Menunjukkan persamaan dalam kalangan orang Islam. Itulah dia. Walaupun kita berlainan warna kulit, berlainan bahasa, tapi kita sujud di tempat yang sama. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, yang esa. Kita menghadap ke kiblat yang sama. Kita pakai baju yang sama, warna putih. Itu kehebatannya. Kepentingan perniagaan dan ekonomi itu dari segi dunianya lah. Kita pun tahu kita membantu ekonomi orang-orang Arab di sana. Kita membeli, sebab orang Malaysia ni memang terkenal dengan selain daripada kuat ibadat, dia kuat juga shopping. Boleh tahan juga orang Malaysia ni. Kata ekonomi meleset, tapi dia punya ekonomi tak pernah meleset. Belilah segala-gala benda yang ada kat Tanah Suci, walaupun sebenarnya barang di Tanah Suci itu made in China. Kan? Made in China.
Bukan made in Arab Saudi, made in China. Made in Saudi apa dia? Air zam-zam dengan kurma. Itu pun kadang kurma import juga. Kan? Kurma ajwa saja, kurma Nabi je betul-betul daripada Madinah contoh. Itu pun ada yang import daripada Mesir. Kalau yang murah-murah tu import biasanya. Kurma Nabi tu kita pun beli kurma ajwa. Yalah kita beli kat Saudi. So kita cakap dengan orang ni saya beli daripada Saudi ni. Tapi sebenarnya import, ya. Tasbih memang tak ada lah, made in Saudi tak ada. Tasbih made in China. Terutama tasbih orang suruh pasang kat tangan sekarang kan. Tapi tak apalah, okey lah tu souvenir kan. Kalau tak cukup beli dekat Maidin kat sini. Beli dekat Maidin kan, lepas tu bagi ni souvenir Mekah ni, jangan kelentong, boleh Mekah kelentong orang kan. Jangan macam tu. Tak apalah kita beli souvenir orang kata. Kadang-kadang ramai jemaah saya kadang kelakar juga ya. Kata ustaz kita pergi sana memang tak ada niat pun nak shopping nak apa, itu tak ada niat tu, penuh beg dia. Kalau kita ada niat apa, macam saya lah secara peribadi pun kalau pergi, yalah kita dah biasa pergi. Jadi kita janganlah kalau kita memang biasa mesti, jangan kata tak ada lah, tipu kalau tak ada. Mesti balik paling kurang penuh satu beg lah kan. Kalau ada niat 2-3 beg bawa balik. Itu yang orang panggil beg beranak-beranak tu. Beranak beg dia apa semua kan. Jadi maknanya kita pergi tu janganlah bawa banyak sangat barang. Dah tahu kita ni pergi tak ramai kan. Lain lah kalau satu family 10 orang pergi, banyaklah luggage kita nak bawa, kg kita tu kan. Tapi jangan, nasihat saya lah kalau mungkin ada sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang ada benda nak pergi umrah dalam masa terdekat ni, jangan terlalu banyak lah bawa baju-baju daripada sini. Nanti kan nak memancing kat sana kan, nak melontar atau melontar. Bukan melontar jamrah, melontar duit. Ya, dekat shopping tu. Jadi jangan bawa banyak-banyak. Jadi sebab nanti kalau dah penuh, sukar juga kalau kita tak tahulah sekarang, Ustaz tak pasti kalau umrah, kalau haji dia ada pos Malaysia. Pos Malaysia tu memang dia mengepos dia lah kerja dia. Tu rezeki lah kalau siapa-siapa tuan-tuan perempuan kerja pejabat pos Malaysia sebagainya. Cubalah request untuk bertugas di Tanah Suci, itu pun free tu. Tapi bekerja lah. Tapi tak apalah, sambil-sambil kerja dapat bawa haji free, siapa tak nak kan. Boleh je. Tapi kalau umrah memang tak ada pos Malaysia lah. Tapi mungkin saya rasa ada lah kot delivery antarabangsa di Arab Saudi tu, saya tak tahulah, saya tak pernah buat macam tu pun. Tapi dia orang kata ada. Ya, itu dunia lah. Okey, dari segi akhirat sudah tentu ya. Mendapat haji mabrur dan keredaan Allah. Sebelah kanan ni kem latihan penumpuan kepada ibadat. Memang betul. Kalau kita pergi Tanah Suci tuan-tuan, bagi mana yang tuan-tuan perempuan yang bonda yang pernah pergi Tanah Suci, yang masih bekerja kan, bila kita pergi sana tu kita tak rasa pun nak kerja. Tak rasa macam, bukan tak rasa nak kerja, tak rasa pun nak buka macam kalau saya lah kan, buka email universiti ke, email USIM ke, nak buka laptop ke, memang tak ada mood langsung. Buka WhatsApp tu ada lah juga tengok-tengok kan, tapi dia memang tak ada perasaan. Kita rasa macam, oh macam ni kot rasanya pencen kan. Rasanya orang pencen macam ni kot, ya Allah, tenangnya hati. Seronoknya, terutama kalau di Madinah, lagi tenang. Sebab Rasulullah dekat situ kan. Rasulullah SAW di situ memang sangat tenang, sangat syahdu, Masya Allah. Kalau dekat Mekah tu tenang juga, tapi sebab orang ramai pergi sana pergi sini, orang buat umrah jadi kalang kabut sikit lah, tapi tenang juga. Tapi kalau Madinah tu lagi tenang, ya Allah, tak pernah rasa tenang macam tu. Mungkin kalau kat sini kita rasa hidup kita memang tenang, Alhamdulillah. Tapi kalau nak rasa ketenangan yang hakiki, memang kena pergi ke sana. Sangat tenang. Betul tak tuan-tuan? Kalau yang dah pernah pergi kan, memang dia punya tenang tu susah nak digambarkan dengan kata-kata. Ya, saya rasa macam tu lah saya cakap, macam orang pencen, saya rasa memang tak fikir langsung kerja-kerja universiti ke apa macam saya lah, ataupun kerja-kerja pejabat kita ke apa, tak ada. Kem latihan membentuk kepribadian Muslim, akhlak tu sangat penting. Tu pasal orang kata kalau balik Tanah Suci tu kita nak tengok apa perubahan-perubahan yang berlaku. Kita berubah tu bukan nak tunjuk kat orang, tidak. Tapi kita berubah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok hatta kalau artis-artis pun kan, berapa ramai artis-artis dah berhijrah itu, walaupun mereka tidak boleh meninggalkan langsung dunia selebriti mereka itu, tapi sekurang-kurangnya dari segi pakaian, tutur kata mereka, walaupun adalah yang balik tu segelintir masih sama macam tu juga, walaupun dah banyak kali pergi macam tu jugalah, auratnya tidak ditutup dan sebagainya. Tetapi majoriti kalau kita tengok ya, ramai artis-artis yang popular yang memang pergi ke Tanah Suci. Contoh paling jelas, contoh Datuk Seri Siti Nurhaliza, itu memang paling ketara ya. Dia punya package mahal, Datuk Seri Siti Nurhaliza ni sekali pergi 200,000 satu kepala. Datuk Seri arwah Datuk Sharifah Aini contohnya.
Datuk Rizalman yang popular, yang Permaisuri Agong selalu tempah baju dengan dia tu. Datuk Rizalman tu dia punya package tu datang turun je kapal terbang BMW ambil dekat, bukan ambil dekat immigration, ambil kat landasan. Ambil kat landasan, turun kapal terbang, terus masuk BMW, terus masuk limousine. Berapa harga itu? RM20. Tak ada makna RM20. RM230,000 satu kepala, bukan satu bas. Satu kepala. Tak apa, duit dia banyak, dia jutawan. Apa heran RM230,000. Kita nak cari RM230,000 tak tahulah bila penuhnya ya. Baru dapat 100 dah kosong balik akaun tu kan. Tapi insyaAllah ada rezeki kita. Tak apa, itu rezeki dia. Daripada dia enjoy benda yang bukan-bukan, lebih baik dia korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Tapi dia pun rajin sedekah tu. Dia rajin infak, rajin sedekah. Latihan supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. Maksudnya bukanlah kita nak tinggal dunia apa. Maksudnya kita nak bersedia untuk masuk ke alam yang lain. Alam barzakh. Itu dia. Melatih diri supaya mengikhlaskan amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mendapat pujian Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Memang sebab itu kita sebut labbaik Allahumma labbaik, tu sebab apa? Jadi Allah SWT sangat suka orang yang betul-betul ikhlas pergi ke tanah suci dan mereka betul-betul nak berubah, dan di situ Allah SWT beri kelebihan kepada mereka. Sebab itu Allah puji manusia atau hamba-hambanya yang di hadapan para malaikat. Sebab itu kalau pergi ke sana, saya tengok macam saya cakap tadi lah, ramai orang pergi sana nak glamour. Kalau zaman-zaman sekarang ni, pergi sambil-sambil bertawaf, selfie, atau sambil-sambil bertawaf rakam video atau live, buat live Facebook dan sebagainya. Bukan tak boleh kita rakam tu, tapi kalau kita sedang bertawaf tu jangan dulu rakam. Bagi selesai ibadat. Sebab apa tau? Nanti kita akan belajar lah tawaf tu, tak tahu lah bila kita nak belajar, tahun depan lah kot, ni dah bulan 12 dah kan, tentang tawaf tu kan. Sebab salah satu syarat sah tawaf adalah tawaf kerana Allah. Bila kita tawaf tu sambil buat selfie atau buat video, buat apa, niat kita dah lari sebenarnya. Takut-takut kita sedang ibadat itu rupanya tawaf kita tidak sah. Bila tawaf tak sah, sa'i tak sah, umrah tak sah, balik-balik hubungan suami isteri lagi dan sebagainya, apa nak jadi itu nanti? Sebab itu sangat bahaya. Saya tengok banyak influencer, pempengaruh dalam media sosial ini, bila dia pergi ke tanah suci, bukan tak boleh ambil gambar. Kalau kita di luar ibadat tu tak ada masalah lah. Tapi ketika kita bertawaf, lepas habis tawaf 7 pusingan, tak apa, ambil gambar sekejap, tak apa. Lepas tu nanti kita nak sambung sa'i, masa sa'i pun janganlah selfie dulu masa sa'i. Habis sa'i baru selfie lagi, tak apa. Kalau zaman saya pergi tahun 90-an, sekarang dia dah tak kisah ambil gambar tu. Saya ambil gambar tahun 1996 tu, saya pergi dengan arwah atuk saya. Bukan ambil dalam, dah habis selesai dah. Dekat luar masjid. Pakai kamera lah zaman tu, tak ada handphone, tak ada selfie ni. Pakai kamera, dia nak rampas kamera itu. Tahun 90-an, punyalah dia masa tu pun dia, agak tertutup sikit minda dia kan. Sedangkan jauh daripada masjid, luar masjid dah jauh dah pun. Saya ambil gambar lah dengan atuk saya tu. Kita teringin nak ambil gambar kenangan kan. Dah selesai ibadat dan jauh daripada masjid. Pun dia nak rampas kamera. Bayang nasib baik dia tak ambil terus. Kalau tidak mengajuk Ustaz sampai sekarang tak ceramah haji nanti. Tapi itulah kan. Nak katanya zaman dulu tu dia punya kolot dia, kamera pun dia tak bagi. Sekarang depan Kaabah, depan polis buat tak selamba, polis tu buat dia pun main handphone juga. Kan dia pun main handphone, iPhone dia. Dia main iPhone tu. Itulah dia. Bezalah zaman sekarang tak ada masalah. Cuma tu jangan ambil masa ibadat lah, takut lari niat ya. Mendapat ganjaran pahala melihat Kaabah. Kaabah ni kalau kita dalam pahalanya, saya ada cerita pada slide-slide sebelum ini. Melihat Kaabah tu saja berapa rahmat kita dapat. Banyak. 60 rahmat dapat. Dia banyak. Dia apa benda yang bila kita lihat tu kita dapat rahmat. Antaranya memandang wajah ibu bapa. Kita dapat 20 rahmat memandang wajah ibu bapa. Masya Allah, besar pahalanya tu memandang wajah ibu bapa. Selagi ibu bapa kita ada, kita pandang wajah mereka, buat video call ke, tengok apa gambar ke, apa ke. Kemudian memandang Al-Quran juga. Memandang Al-Quran. Bila kita tengok Al-Quran, walau kita baca tapi kita tengok Al-Quran, itu juga rahmat. Memandang Kaabah juga sudah tentu. Memandang Kaabah ni besar pahala. Tengok saja. Contoh kita dah tawaf semua dah buat, tengok Kaabah saja, meleleh air mata kita menengokkan Kaabah itu. Allahu Akbar kan, bukan senang. Selalu kita tengok gambar sahaja.
Bila dah depan-depan, terutama pertama kali lah. Kalau orang pertama kali lagi, dia punya perasaan tu sangat luar biasa. Tengok Kaabah tergamam, terus meleleh air mata. Orang yang tak biasa menangis, hatta lelaki pun yang tak pernah ataupun sukar sekali untuk mengeluarkan air mata, bila nampak Kaabah saja memang terus hujan tanpa dipaksa. Masya Allah. Ni saya cerita ni pun kita dah sebab kan. Saya yakin tuan-tuan puan rasa. Saya sendiri pun berombak-ombak juga tu, saya buat gurau-gurau sikit. Kalau tidak memang saya menangis depan ni. Memang gurau sikit ya, sebab kita tak nak terlalu terbuai. Tapi memang itulah perasaannya. Perasaan kita syahdu, perasaan kita sangat menusuk kalbu kita bila cerita pasal Mekah Madinah ni. Baik, ini dia. Pengertian haji mabrur ya. Haji mabrur apa maksudnya? Haji istimewa dan balasannya adalah syurga. Manakala lawannya adalah haji mardud. Haji yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW, haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana hadis sahih. Haji mabrur tu memang balasannya tak ada yang lain. Tapi siapa yang tahu kita dapat haji mabrur ke tidak? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita tak tahu. Ustaz dah pernah pergi haji. Tuan-tuan, puan-puan, ayah bonda mana yang dah pernah pergi haji, kita tahu. Kita sendiri tak tahu sama ada kita ni dapat haji mabrur ataupun tidak. Tapi kita berdoalah selalu kepada Allah, mudah-mudahan haji yang kita buat itu diterima Allah. Tapi memang dia ada martabat haji dia. Kalau kita tengok tingkatan ibadat haji, dia ada haji yang mabrur, iaitu haji paling tinggi dan istimewa, diampun segala dosanya, mengekalkan ibadat hingga akhir hayat dan dijamin masuk syurga. Nak memaintainkan haji mabrur itulah merupakan cabaran yang sangat besar. Masa kita di Tanah Suci memang kita semangat nak mengaji, nak baca Quran, nak solat sunat, nak segala-galanya lah. Tapi bila balik nak maintain tu dengan kita punya kekangan tugasan seharian kita, dengan ada sahaja alasan-alasan kita, itu yang kadang risau. Ya, risau kita boleh tak kekalkan. Kedua, haji makhsus. Mana haji mabrur tu paling tinggi ya. Level yang bawah sikit haji makhsus, iaitu hajinya sah dan diampunkan segala dosanya. Sekurang-kurangnya haji inilah. Ketiga, haji makbul. Makbul ni diterima. Kita biasa dengar doa makbul. Pernah dengar tak kalau anak-anak kita yang ambil sijil agama, sijil menengah agama atau sekolah agama kan, kita biasa dengar result dia dapat makbul. Maknanya doa kau mustajab lah tu makbul. Tak, maksudnya cukup-cukup makan. Para-para hidung aja. Kalau orang dapat A banyak, dia dapat C je semua. Okey lah tu, dia dapat karipap, dapat D je. Kan? Dapat karipap D. Kan? Jadi, ialah D pun lulus juga kan. Tapi, macam para-para hidung je dia punya haji tu. Dapat C je semua. Buat tawaf pun dapat C, buat sa'i pun dapat C. Orang nak dapat A plus kan, nak dapat A campur atau paling kurang A. Itulah dia, haji makbul. Maknanya paling kurang diterimalah. Tak adalah, cuma mungkin ada cacat celah pada haji dia itu. Tapi yang paling teruk yang 4 itulah. Haji mardud. Haji yang tidak diterima kerana kekurangan syarat-syarat dan rukun-rukunnya atau sebab-sebab yang lain. Ataupun dia panggil haji fasad pun boleh juga. Haji fasad sebab apa? Haji fasad ni sebab dia ialah kalau contohnya seseorang itu, nanti akan datang kita akan belajar lah. Tapi sebab saya nak cerita juga benda itu, haji fasad ni maknanya haji yang rosak. Terutama sekali seseorang yang masih berada dalam ihram haji ataupun dia belum lagi selesai menunaikan fardu haji dengan sempurna, walaupun baru tahallul awal, dia belum tahallul tsani lagi, belum tahallul kedua, tiba-tiba dia bersetubuh dengan isterinya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita kalau ibadat ni kita kena betul-betul. Terutama kalau orang yang duduk satu bilik. Contoh dia ambil pakej swasta, dia duduk sebilik suami isteri. Apatah lagi baru kahwin pula. Itu ramai orang pengantin-pengantin ni dia suka buat honeymoon dia Tanah Suci. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita kena faham lah. Kita kena faham bila buat honeymoon pergi Tanah Suci ni, pergi bulan madu ke Tanah Suci, kita kena faham. Bila dalam ihram jangan melakukan persetubuhan. Jangan melakukan jimat. Sebab bila dalam ihram tu memang rosak. Bila rosak haji, kalau umrah tu tak apa lagi. Bukan tak apa-apa, berdosa jugalah. Tapi kita bolehlah qada time tu juga. Sebab umrah kan kita boleh buat berulang kali. Kalau haji nak buat bila? Kalau dah terlepas sekali,
Boleh tak kita nak repeat time tu? Tak boleh. Sebab haji ni kita kena tunggu tahun depan. Dah terpaksa cerita ke orang tabung haji, dah malu kan, mengaibkan. Kan? Jadi benda-benda macam tu, maaflah saya terpaksa cerita, tapi benda macam tu lah. Kita takut berlaku. Terutama orang yang suka honeymoon ke tanah suci. Kena jaga betul-betul yang ini. Pergilah honeymoon Langkawi dulu, janganlah pergi tanah suci dulu. Bukan tak boleh, boleh, tapi syarat dia ialah jangan lupa tentang hukum hakam. Kawal sedikit nafsu tu. Minta maaf lah, saya cakap terang je sebab hukum hakam tak boleh buat main. Kalau nak pergi boleh, tapi kena jaga betul. Bukan tak boleh langsung, tetapi lepas habis betul-betul sempurna umrah itu boleh, tak ada masalah. Lepas dah halal, lepas habis ihram boleh. Tapi sebelum tak boleh. Bahaya. Ya, sebab nanti rosak, bila rosak tu, kalau rosak-rosak begitu je minta ampun taubat pada Allah tak apa. Yang ini kena dam unta. Kalau haji tu dam unta. Bukan free tau, tak ada siapa nak sponsor. Tabung haji sponsor kan? Tak ada makna tabung haji nak sponsor. Kita sponsor sendiri. Kalau seekor unta berapa tuan-tuan? Kalau lembu pun dah dekat sini, kalau Malaysia 5,000 lah kata lembu. Kalau unta kan lagi besar. Mungkin 7,000 harga sekarang. Lepas tu Saudi punya harga dah, rate dia kan dah lain macam kita sekarang, duit kita dah jatuh kan. Tadi pun saya tukar duit dah sikit untuk pergi tanah suci kan, memang beza tau. Dekat 200 beza dia. Saya tukar 1,000 lebih, dapat 800 sahaja. Duit Saudi. Menangis air mata darah. Tak tahu nak beli apa. Saya cakap tak apa, kita spare je duit ni. Saya cakap isteri saya, kita spare je duit ni, jangan guna. Jangan guna. Kan? Jadi memang ialah duit tu agak teruk. Jadi bayangkan kalau kita kena dam unta, na'udzubillah min zalik, mana nak cekau 7,000 rial, bukan 7,000 rupiah. 7,000 rial, mana nak cari? Itu yang sangat bahaya. Saya teruskan sikit lagi boleh Panduan mendapat haji mabrur sebelum menunaikan haji, niat ikhlas kerana Allah, mempersiapkan diri dengan ilmu. Itu penting. Alhamdulillah lah tuan-tuan, ni salah satu surau yang saya buat. Saya memang tak ada buat ceramah haji tempat lain kecuali surau Abu Bakar As-Siddiq dengan satu surau Al-Fatih dekat Semenyih. 2 sahaja yang saya buat ceramah haji. Eksklusif ni. Jadi kita kena kumpul. Kalau selain daripada apa yang Ustaz bagi, contoh kalau tuan-tuan nak dengar ceramah haji yang lebih kurang je slide, sebab saya pakai slide tabung haji, sebab kita tak boleh guna slide yang tak rasmi. Jadi slide ni hukum hakamnya rasmi. Kalau yang orang buat bengkel haji ceramah haji